Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat ilahi. Dengan izin dan ketentuannya pada hari ini, sekali lagi kita dipertemukan menerusi program Cinta Ilmu, segmen Akidah dan Falsafah. Kita masih membincangkan sebuah kitab iaitu Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, tulisan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, ulama tersohor yang mengarang Al-Jami' li Ahkamil Quran, ulama tafsir yang mengarang kitab tafsir yang begitu hebat sekali, yang mana beliau pernah mengarang sebuah kitab bertajuk At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ataupun diterjemahkan sebagai Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat. Yang ada di hadapan kita ini bukunya setebal 1121 halaman atau muka surat kurang lebih. Jadi kita dah banyak membincangkan, dan dalam kesempatan yang lalu kita membahaskan tentang kubur, iaitu salah satu daripada elemen yang wujud di dalam membicarakan soal kematian. Jadi kita dah terangkan bahawa orang kita kubur itu agak menakutkan, sebab kita sering nampak kubur itu hantu, hantu itu ada kaitan dengan kubur. Dan kita juga dah terangkan bahawa kubur adalah istilah untuk plural, banyak. Kalau satu kubur itu kita panggil al-qabru saja ataupun qabr saja. Cuma nak menyebut tu semua Liu susah nak menyebut, sebut kubur sajalah, senang. Bagi orang Arab itu kalau dengar kita sebut kubur, ramai benar kuburnya. Mana kubur ayah saya, banyak ayah awak, sebab kubur tu maknanya graves, banyak kubur-kubur. Biarlah ni bahasa sajalah ya. Dalam kesempatan yang lalu kita dah bincangkan berkenaan kubur itu sendiri. Cuma pada kesempatan petang ini kita nak bahaskan tentang suasana kubur. Apabila kita dimasukkan dalam kubur, kita dah pun ceritakan bahawa banyak perkara-perkara yang akan menjadi kita hadapi ini, benda yang jarang kita ketemui atau kita jumpa. Dalam pertemuan yang lalu kita bincangkan tentang keutamaan kita memilih kawasan-kawasan kubur yang jiran-jirannya atau penghuni yang ada di sekelilingnya adalah orang baik-baik, dan kita telah terangkan hadis-hadisnya. Walaupun benda ini bukan pilihan kita, tapi kita boleh membuat perancangan daripada sekarang dengan memberi wasiat ataupun pesan kepada keluarga kita. Ada satu cerita yang kita tak sempat ceritakan dalam pertemuan lalu, muka surat 156. 156. Kita bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu riwayat diceritakan bahawa seorang wanita dikebumikan di Cordova yang hari ini terletak di Spanyol. Maka dia telah mendatangi keluarganya melalui mimpi, dan dia muntah di hadapan mereka. Ini dalam mimpi ni, perempuan ni datang, dia muntah dan mengadu kepada keluarganya. Apa yang menyebabkan kamu semua kebumikan aku di tempat pembakaran kapur ini? Pada waktu paginya mereka melihat ke dalam kubur, kuburnya, akan tapi mereka tidak menemui tempat yang dinyatakan itu, dan tidak ada pula berhampiran dengan kuburnya. Mereka pun berusaha mencari-cari dan bertanyakan identiti orang yang dikebumikan di hadapan kuburnya. Akhirnya keluarga mengetahui bahawa orang itu seorang pembunuh semasa hidupnya, yang tidak ada kubur lain antara kubur orang itu dengan kuburnya. Lalu keluarga itu pun memindahkan kubur wanita tersebut. Kisah ini diceritakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dalam bukunya Al-Aqibah. Bayangkan ya, bila kita berjiran nanti dengan orang yang penjenayah, orang jahat-jahat dan sebagainya, jadi ada sedikit sebanyak kesan pada kita, bising dan seumpamanya lagi. Juga daripada seorang Arab Badui ketika bertanya kepada anaknya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kamu? Anaknya menjawab, Allah tidak menyakitiku, tetapi kamu mengebumikanku di hadapan kubur sipulan bin sipulan. Padahal dia dahulu orang fasik yang benar-benar menggetarkan perasaanku ketika dia diazab dengan berbagai azab.
Baik. Diriwayatkan daripada Abu Al-Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Khatli dalam kitab Ad-Dibaj telah menceritakan kepadaku Abu Walid Rabbah bin Walid Al-Mausili. Dia berkata, aku meriwayatkan daripada Abdul Malik bin Abdul Aziz, daripada Tawus bin Zakwan Al-Yamani. Dia memberitahu bahawa ketika sedang menunaikan ibadat haji, dia melalui Al-Abtah di sebelah kubur teman-temannya. Lalu dia berkata, sewaktu aku solat pada sepertiga akhir malam dekat dengan kubur teman-temanku, aku memakai pakaian bardali Yaman yang aku beli dengan harga 70 dinar. Sedangkan di tempat itu ada kubur yang sedang digali. Lalu tiba-tiba aku melihat lampu yang datang dengan satu jenazah. Tiba-tiba pula aku mendengar suatu suara yang dekat dengan kubur yang sedang digali tersebut. Suara itu mengatakan, ya Allah, aku berlindung padamu daripada jiran yang buruk. Lalu aku rukuk, sujud dan memberi salam. Aku terus mendatangi para pemilik jenazah tersebut lalu memberi salam kepada mereka. Aku kata, aku minta jangan kamu kebumikan dia di sini. Kebumikanlah dia di tempat yang sedikit jauh. Mereka menjawab, kami sudah menggali kubur di sini, maka bagaimana mungkin kami mengebumikannya di tempat lain? Aku kembali bertanya, siapa yang paling berhak ke atas jenazah ini? Mereka kata, ini adalah anaknya. Aku lalu berkata kepada anaknya, maukah kamu jika bajumu aku ambil, sedangkan kamu boleh mengambil bajuku, dan baju ini aku beli di Yaman dengan harga 70 dinar. Baju ini lebih mahal daripada 70 di daerah ini. Jika bapamu dulu pernah berhutang, maka akan kubayar hutangnya. Jika tak ada, maka bermanfaat baginya sebagai harta pusaka dan mencukupi bagi kami apa yang kami minta. Golongan itu tidak percaya pada kata-kataku. Maka aku terpaksa memberitahu siapa diriku sebenarnya. Aku berkata, tahukah kamu semua Tawus Al-Yamani? Mereka menjawab, ya. Aku pun berkata, akulah Tawus Al-Yamani. Yang aku katakan pada kamu semua adalah benar. Lalu lelaki itu pun memberikan bajunya kepadaku dan aku mengambil bajunya. Aku menerimanya sehingga aku berhenti di hadapan ahli kubur yang para sahabatku. Lalu aku berkata, tiadalah bagimu jiran tetangga yang mendampingimu yang tidak kamu sukai. Maka aku sanggup mengembalinya. Kemudian aku pun salat. Inilah riwayat daripada Abu Al-Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Khatli dalam kitab Ad-Dibaj. Jadi bayangkanlah ya, seorang ulama besar, dia mendapat petanda petunjuk daripada arwah kawan-kawannya supaya mengelakkan daripada dikebumikan orang-orang yang tak elok, daripada dikebumikan di kawasan mereka. Ini pilihan, ini kalau ada pilihan. Tapi sekarang kita dah tak boleh nak memilih begini ya. Di mana-mana kawasan tu kita terima sajalah. Seterusnya muka surat 157. Mayat saling berkunjung dalam kubur mereka dan perintah agar memperelokkan kapan untuk mayat. Satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri bin Sa'id bin Hatim Al-Waili As-Sijistani dalam kitab Al-Ibanah. Disampaikan kepada kami Hibatullah bin Ibrahim bin Umar daripada Ali bin Husain bin Bandar, daripada Muhammad bin As-Safar, daripada Muawiyah, daripada Zuhair bin Muawiyah, daripada Abu Zubair, daripada Jabir radhiyallahu anhum ajma'in. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baguskanlah kapan mayat kamu semua, kerana mereka saling membanggakan diri dan saling mengunjungi dalam kubur mereka. Dalam Sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an disebutkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila dikapankan salah seorang saudara kamu, maka baguskanlah kain kapannya. Jadi saudara sekalian, ingat, kita bila masuk dalam kubur nanti, selain daripada suasana yang akan kita hadapi adalah kita akan merasa pening juga kalau dapat jiran yang tak berapa senonoh ini. Dan kita akan seronok kalau dapat berjiran dengan jiran yang bagus-bagus. Mungkin masa itu kita dah pun meninggal, dah duduk dalam kubur, entah di Ampang ke, di Kiara ke, di mana ke.
Kalau kita dah berehat, tiba datang selepas kita mayat orang jahat-jahat, pening sikit lah kita. Tapi kita tak boleh nak buat apa, kita dah duduk dalam kubur kan. Harap-harap orang tu dapat syafaat lah daripada kita, mudah-mudahan dengan ketenangan kubur kita. Dan satu lagi suasana yang kita akan hadapi adalah dalam mayat ini, dalam kubur ini, mayat ataupun roh dia akan saling kunjung mengunjung. Macam air raya pula ya, dalam kubur nanti dia akan saling kunjung mengunjung, mengerat silaturahim agaknya. Jadi diceritakan dalam hadis-hadis bahawa bila dia berjalan sama dia tu, dia akan tengok kita punya penampilan kita selaku mayat lah ketika itu kan, selaku jenazah. Maka ada perintah dalam muka surat 157 ini untuk kita memperelokkan kain kapan. Maknanya kalau kepada orang yang menguruskan jenazah, tolong ikat elok-elok. Dia punya cara kita nak kapan jenazah itu ada caranya. Kain berapa helai, berapa ukuran, mukanya dekat mana, mana kapas apa semua. Ada cara, ada kepentingannya. Sebab dalam kitab ini sebut mayat-mayat ini dia saling kunjung-mengunjung, dia akan tengok sesama dia. Dan Nabi suruh untuk membaguskan kain kapan kita. Elokkan cara ikatan. Jangan macam muka nasi lemak saja pula ayat. Memang kalau kelompok-kelompok siap, tak boleh. Dia ada cara-cara dia lah. Baik, muka surat 158. Kata-kata kubur setiap hari dan kata-katanya kepada mayat ketika diletakkannya di dalam kubur itu. Ini muka surat 158. Terdapat suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tempat solatnya, baginda melihat ramai orang yang ketawa. Maka baginda pun bersabda macam marah, seandainya kamu semua memperbanyakkan mengingati benda yang akan membinasakan segala nikmat dunia, maka kamu akan disibukkan dengan apa yang aku lihat, iaitu kematian. Maka seringlah mengingati mati yang akan memakan segala nikmat, iaitu kematian, kata Nabi. Tidak akan datang satu hari pun kecuali kubur akan berkata kepadanya, aku ini rumah yang asing dan sepi, aku rumah daripada tanah dan tempat bersarangnya cacing dan ulat. Apakah agak lagi yang dia akan disebutkan dan diserukan oleh kubur ini? Berdasarkan hadis ini agak panjang, saya kira kita akan berehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini. Kembali kita bersiaran menerusi Cinta Ilmu, Akidah Falsafah, sedang membahaskan tentang suasana kubur, halaman 158, iaitu kata-kata kubur setiap hari dan kata-katanya kepada mayat ketika diletakkannya di dalam kubur. Kita sedang membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diceritakan bahawa ketika Rasulullah memasuki tempat solat, Nabi mendengar sahabat-sahabat semua ketawa sesama mereka. Jadi Nabi tegur, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu tahu tentang kematian, nescaya kamu takkan ketawa happy sangat begini. Dan Nabi sebut, tidak akan datang satu hari pun kecuali kubur akan sentiasa berseru. Kata kubur, aku ini rumah yang asing dan sepi. Aku rumah daripada tanah dan tempat bersarangnya cacing dan ulat. Semasa dikebumikan seorang hamba yang beriman, maka kubur akan berkata kepada orang itu, selamat datang. Dahulu aku amat suka kamu berjalan di atas belakangku. Maka ketika hari ini aku berkuasa ke atasmu dan kamu telah dikembalikan kepadaku. Maka kamu lihatlah apa yang akan aku lakukan ke atasmu. Lalu kubur itu pun menjadi lapang baginya sepanjang penglihatannya. Dan dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Tetapi jika mayat itu seorang hamba yang suka melakukan kejahatan atau orang kafir yang dikebumikan, maka kubur itu akan bercakap kepadanya, tiada keselamatan atas kamu. Dahulu aku amat benci kamu berjalan di atas belakangku. Hari ini aku yang berkuasa ke atas dirimu dan kamu telah dikembalikan kepadaku. Maka lihatlah apa yang akan aku lakukan kepadamu. Lalu dia berkata, sakitilah dia sampai dia bertemu dengan hari akhirat dengan hancurkanlah tulang belulangnya. Hadis riwayat At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. At-Tirmizi meneruskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan sebahagian jarinya ke sebahagian rongga jarinya selain yang lain sambil bersabda, Allah Ta'ala telah menetapkan baginya 90
atau 99 ular besar yang andainya seekor saja diletakkan di bumi, maka tidak akan ada satu pun tanaman yang tumbuh di atas dunia ini. Lalu ular itu akan menggigitnya terus menerus sehingga tiba hari kiamat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur boleh menjadi taman di antara taman syurga dan menjadi lubang di antara lubang neraka. Abu Isa mengatakan bahawa hadis ini gharib. Jadi insaflah saudara-saudari sekalian, para pecinta ilmu, bila kita masuk dalam kubur nanti tanah itu akan bercakap dengan kita. Dia akan marah kita balik. Oh, ini orang baik-baik, disukalah. Dulu Tuan berjalan atas saya seronok betul. Sekarang ni saya pula, Tuan duduk sini, penghormatan untuk saya. Saya akan lapangkan sejauh mata memandang. Lapang kubur kita. Nampak masa ke bumi kecil je bukan? Tapi sebab kita dapat rahmat Allah, luas kubur kita. Tapi kalau kita ni orang jahat, samsing, pukul orang, curi barang orang, tak bertaubat apa semua, la ilaha illallah, dahaka mak bapak, tak sempat taubat, masuk kubur nanti bukan sekadar sempit, bahkan kubur marah pada kita, benci pada kita, dan juga nanti akan didatangkan pula ada 90 atau 99 ekor ular besar duduk keliling kita dalam kubur, patuk, piup 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 piup, patuk. Bayangkanlah, bukan satu ekor, 90 atau 99. Yang kata Nabi, kalau seekor saja itu ular jatuh atas bumi, nanti pokok-pokok semua mati. Ini anaconda, nala punya ular, gigit tang pada kita. Jadi jangan noti-noti sangat, jangan noti sangat. Satu riwayat daripada Hanad bin As-Sari, dia berkata, telah bercerita kepada kami Hasan Al-Ju'fi daripada Malik bin Mughawal, daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata, Allah memberikan lisan kepada kubur untuk bercakap. Maka kubur akan bercakap, anak Adam, mengapa kamu melupakan aku? Bukankah kamu tahu bahawa aku adalah sarangnya ulat dan cacing, dan aku adalah tempat yang sunyi dan menyedihkan? Kubur suasananya, ya. Telah menyampaikan kepada kami Waqi' daripada Malik bin Mughul, daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata, kubur benar-benar akan menangis dan berkata dalam kesedihannya, aku adalah tempat yang menyedihkan, tempat yang sunyi, serta tempat bersarangnya ulat dan cacing. Dinyatakan pula oleh Abu Umar bin Abdul Birri, yang diriwayatkan oleh Yahya bin Jabir At-Ta'i, daripada Ibnu Ais Al-Azdi, daripada Ghudaif bin Haris, dia berkata, kami mendatangi Baitul Maqdis, iaitu aku dan Abdullah bin Ubaid bin Umair. Beliau berkata, kami duduk-duduk bersama Abdullah bin Amru bin Al-As, dan kami mendengar dia berkata, kubur akan bercakap kepada seorang hamba bila dia diletakkan di dalamnya. Apa kata kubur? Anak Adam, apa yang membuat engkau lalai pada aku, padahal kamu tahu bahawa aku adalah tempat yang amat sepi? Bukankah kamu juga tahu bahawa aku rumah yang amat gelap? Wahai anak Adam, apa yang membuatmu terpedaya terhadap aku selama ini? Kamu berjalan di sekelilingku dengan penuh fidat ataupun keangkuhan, kesombongan. Ibnu Aiz berkata kepada Ghudaif, apakah yang dimaksudkan dengan fidat, wahai anak saudaraku? Dia menjawab, laksana sebahagian gaya jalan-jalan kamu, wahai anak saudaraku. Sahabat lalu berkata, dia lebih besar daripada aku, kepada Abdullah bin Amr. Bagaimana jika dia seorang mukmin? Apakah balasan baginya? Dia menjawab, dilapangkan kuburnya dan dijadikan tempatnya seperti taman yang hijau, lalu rohnya diangkat ke langit. Baik, seterusnya dalam Al-Aqibah dinyatakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq, yang diriwayatkan daripada Abu Hajjaj As-Samali. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur akan berkata kepada mayat ketika dia dikebumikan. Apa kata kubur? Telitilah wahai anak Adam, apa yang menggodamu terhadapku? Bukankah kamu tahu aku tempat yang mengandungi banyak fitnah, rumah yang gelap gelita, sarang ulat dan cacing? Apa yang memperdayamu ketika kamu melaluiku dengan penuh sombong?
Jika dia orang soleh, maka akan dijawab oleh penjaga kubur, tidakkah kamu lihat dia termasuk yang menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Lalu kubur pun menjawab, kalau begitu aku akan kembalikan taman yang hijau kepadanya. Jasadnya lalu dikembalikan dengan diliputi nur ataupun cahaya dan rohnya dinaikkan kepada Tuhan semesta alam. Dinyatakan oleh Abu Ahmad Al-Hakim dalam kitab Al-Kunnah. Seterusnya, ini muka surat 160 ya. Ibnu Al-Mubarak mengatakan bahawa Daud bin Naqid berkata, aku mendengar Abdullah bin Ubaid bin Umar berkata, diriwayatkan kepadaku bahawa mayat didudukkan di lubang kuburnya dan dia mendengar langkah kaki orang yang menghantarnya. Dari lubang kuburnya terdengar suara yang mengajukan pertanyaan kepadanya sebelum dia berkata sepatah perkataan pun, iaitu, anak Adam, perhatikanlah, kamu telah mewaspadaiku dan mewaspadai keadaanku yang sempit, gelap, busuk dan menakutkan. Inilah yang akan aku berikan kepadamu dan apa yang akan kamu berikan kepadaku. Riwayat yang lain, Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang banyak mengingati kubur, maka akan mendapat sebuah taman di antara taman syurga. Dan siapa yang lalai mengingati kubur, akan mendapat sebuah jurang di antara jurang neraka. Ahmad bin Harb berkata, bumi kagum dengan orang yang dibentangkan tempat tidurnya dan diratakan tilamnya. Dia berkata kepada orang itu, hei anak Adam, tidakkah kamu ingat untuk tidur panjang di dalam perutku dan tidak ada jarak sedikit pun di antara kita? Kepada sebahagian ahli zuhud ditanya, nasihat apakah yang paling jitu? Dia berkata, peringatan pada tempat kematian. Panjang, agak panjang. Nasihat yang diberikan oleh para salafus salih kepada kita untuk sentiasa ingat bahawa kubur ini hari-hari bercakap dengan kita. Kubur bukan tempat yang seronok, tuan-tuan. Kalaulah bukan kubur itu kita tak bayangkan alam, kita tengok kubur tu sempit pun dah tak menyeronokkan. Sempit, gelap. Tuan-tuan kalau nak tahu apa rasa duduk kubur, malam gerang jangan tidur atas katil. Malam kan tidur bawah katil. Apa rasa? Itulah rasa duduk dalam kubur agaknya. Katil kita kan rendah kan. Sekarang katil dah tak ada, bawah katil dah, main tilam gitu je. Jadi rumah yang ada katil lagi, tidur bawah katil. Bayangkanlah punya seksa. Tidur mengeringlah macam mayat kan. Musim tak boleh, dia panggil claustrophobia. Sempit, kita sesak nafas. Dah mati pula sekali lagi sebab sesak nafas. Jadi kubur ini tidak menyeronokkan. Sebab itu ingat, hadis-hadis ini, kata-kata para ulama ini nak cerita pada kita bahawa hari-hari kubur itu memanggil, menyeru. Baik, muka surat 161. Diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, sekali aku berada di belakang mengiringi jenazah hingga sampai ke liang kubur. Tiba-tiba seorang wanita menyeru, wahai ahli kubur, jika kamu semua tahu orang yang dimasukkan ke tempat kamu semua, maka kamu semua akan merasa keberatan. Aku lalu mendengar suara dari sebuah lubang kubur yang berkata, demi Allah, tidakkah kamu semua tahu, kamu semua telah membawa dia kepada kami, orang yang mempunyai dosa seberat gunung, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkanku memakannya sehingga dia menjadi remuk. Tiba-tiba jenazah yang ada dalam keranda usungan itu bergerak. Dan kata Hasan bin Basri, aku jatuh pengsan melihat kejadian itu. Wah, begitu misteri sekali ya, menakutkan peristiwa ini. Hasan Al-Basri ikut satu mayat nak dikebumikan. Datang wanita ni, dia keluarga ni, dia menyeru, kubur begini. Tiba-tiba kubur boleh bercakap, mana tanah bercakap, ini orang banyak jahat, banyak naughty, aku akan gigit dia satu-satu sampai jadi hancur. Pengsan Hasan Al-Basri mendengar suara daripada kubur. Baik, itu suasana kubur. Apa lagi benda yang akan kita hadapi bila masuk dalam kubur? Yang kedua, himpitan kubur kepada penghuninya. Muka surat 161. Himpitan kubur pada penghuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsyu
wa futihat lahu abwabus samai wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dumma dhammatan thumma furrija anhu. Maksudnya inilah orang-orang yang telah menggoncangkan arasy Allah yang Rahman dan dibuka baginya pintu-pintu langit, disaksikan oleh 70,000 malaikat. Dia hanya dirangkul oleh kubur dengan sekali rangkulan, kemudian dilepaskannya. Hadis riwayat An-Nasa'i daripada Abdullah bin Umar. Abu Abdurrahman An-Nasa'i mengatakan bahawa orang yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Hadis riwayat An-Nasa'i daripada Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Sya'bah bin Hajjaj yang dirujuk kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, kubur mempunyai himpitan, hingga jika ada seorang yang selamat daripada himpitannya, maka dia adalah Sa'ad bin Mu'az. Hannad bin As-Sari berkata, Muhammad bin Fudail meriwayatkan kepada kami daripada bapanya, daripada Ibnu Abu Mulaikah. Dia berkata, tiada seorang pun yang teraniaya oleh himpitan kubur, termasuk Sa'ad bin Mu'az, yang sapu tangannya sahaja lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Agaknya apa cerita Sa'ad bin Mu'az ini sampai selamat daripada himpit kubur? Kita akan sambung cerita itu selepas ini. Jangan ke mana-mana, seketika nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu bersiaran Cinta Ilmu, Akidah, Falsafah, membahaskan tentang suasana di dalam kubur, iaitu suara-suara seruan yang memanggil kita, dan bila kita diletakkan, ada suara lagi akan bercakap dengan kita sebagaimana yang dicatatkan di dalam hadis-hadis ini tadi. Dan kita sedang menerangkan tentang himpitan kubur, salah satu suasana yang akan semua daripada kita yang meninggal dunia akan hadapi. Dan dalam hadis disebutkan bahawa ada seorang sahabat Nabi ini, dia diringankan ataupun dikecualikan daripada mendapat himpitan kubur. Nama yang disebutkan adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kita bacakan pada halaman 162. Dia berkata, Abdah menyampaikan kepada kami daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Nafi' dia berkata, dia menyampaikan kepadaku bahawa jenazah Sa'ad bin Mu'az disaksikan oleh 70,000 malaikat dan tidak ada yang turun ke bumi sama sekali. Dia menyampaikan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudaramu dihimpit dalam kuburnya dengan sekali himpitan. Dalam At-Ta'ah wal Ma'siyah, Ali bin Ma'bad meriwayatkan daripada Nafi', dia berkata, Safiyah binti Abu Ubaid, iaitu isteri Abdullah bin Umar, menentangi kami dalam keadaan ketakutan. Maka kami bertanya, apa keperluan kamu? Dia jawab, aku tadi bertemu dengan beberapa orang isteri Nabi SAW. Lalu mereka menyampaikan kepadaku bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku di sana, maka aku akan melihat seorang yang bebas daripada azab kubur. Sa'ad bin Mu'az benar-benar bebas daripada azab kubur dan dia dihimpit oleh kuburnya dengan sekali himpitan sahaja. Dalil ini digunakan oleh para ulama nak menunjukkan bahawa dalam kubur ada satu bentuk tekanan kepada kita, iaitu himpitan kubur. Dalam hadis-hadis yang dibacakan ini diceritakan Sa'ad bin Mu'az, dia juga mendapat himpitan kubur, tapi satu kali saja, pap, terus diringankan. Kita wallahu alam, entah berkali-kali penyek, gedemuk, dihimpit-himpit. Ini Sa'ad bin Mu'az satu kali saja. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Saudara-saudara sekalian, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi yang begitu istimewa sekali. Apa sebab? Dia ni orang tak handsome langsung, kulit hitam. Ada setengah riwayat kata dia lebih hitam daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi walaupun hitam, imannya kuat. Dia masuk Islam umurnya 31 tahun. 31 tahun. Dan dia meninggal umur 36 tahun. Dia tak lama Islam, tapi ceritanya dicatatkan dengan tinta emas. Hebat sekali. Sa'ad bin Mu'az ini, dia bila dia masuk Islam, dia beramal ibadah apa semua. Tiba-tiba, yalah, dia nak kahwin, duit tak ada. Dia miskin. Miskin. Orang pun tak pandang sangat dia. Orang tak cantik. Jadi, Nabi pun tanya, kau nak kahwin tak, wahai Sa'ad?
Saya nak lah, kalau ada orang nak, siapa nak saya kulit begini, duit pun tak ada. Tak apalah. Pergi jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, jumpa Abu Bakar, jumpa Ali. Beritahu dia nak kahwin, pinjam duit dengan dia orang. Jadi Abdul Rahman bin Auf pun bagi pinjam 40 rial, 40 rial, 40 dinar, 40 rial Saudi. Lepas tu yang Abu Bakar bagi 20, Ali Abu Bakar bagi 10, Ali pun bagi 10. Kemudian Sa'ad bin Mu'az pun kata, tuan-tuan, ni saya minjam ni bukan saya sangat nak, Nabi yang suruh. Wah, bila dia dengar Nabi suruh, up lagi. Jadi Abdul Rahman bin Auf bagi 80. Abu Bakar bagi 20, Ali bagi 20. Kita ambil ni, wahai Sa'ad, pergi beli barang kahwin. Kau nak kahwin kan? Sa'ad pun gembira lah, dapat duit, nak pergi beli barang perkahwinan. Dalam perjalanan dia pergi ke pasar, tiba-tiba dapat makluman daripada Kementerian Pertahanan zaman itu, Kementerian Penerangan pun memaklumkan untuk pergi berjihad, berperang. Ni duit di tangan dia. Dia tak jadi beli peralatan untuk baju besi, parang apa tak jadi, nak beli barang kahwin. Akhirnya dia beli parang, baju besi, barang-barang untuk berperang. Duit dia tadi ni dia nak beli barang kahwin. Nak beli kek, kalau kita lah beli kek, beli kasut, buat hantaran apa semua, bukan? Nak buat kad kahwin macam-macam. Tak jadi. Dia beli parang, pedang, baju besi untuk pergi perang. Takdirnya dalam peperangan tersebut, kuda dia telah dipanah, dia jatuh, lalu ditikam pula oleh musuh. Akhirnya dia mati syahid. Dan disebutkan bahawa jenazah Sa'ad bin Mu'az ini, Nabi cerita 70,000 malaikat bantu dia. Bantu dia. Dalam keadaan dia yang memiliki kemuliaan sebegitu, masih lagi Nabi menyebut dia ada satu kali saja himpitan. Pap, tapi tak ada dah lepas itu. Sa'ad bin Mu'az. Kita bagaimana? Ya Allah, ringankanlah himpitan kubur itu ya. Baik, diriwayatkan daripada Zadzan bahawa Abu Umar radhiyallahu an pernah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengebumikan jenazah Zainab, baginda telah duduk berdekatan dengan kuburnya. Wajah baginda kelihatan berubah, kemudian bergerak menjauhinya. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat wajah Tuan berubah, lantas Tuan bergerak jauh daripada kubur anak perempuan Tuan." Rasulullah pun menjawab, "Aku teringat akan anak perempuanku dengan segala kelemahannya, dan aku teringat pada azab kubur. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku hingga kuburnya menjadi lapang. Demi Allah Subhanahu wa taala, anak perempuanku dihimpit oleh kuburnya dengan sekali himpitan yang terdengar dari barat sampai timur." Tuan-tuan sekalian, ini cerita ini daripada Zadzan ini, cerita Zainab. Siapa Zainab? Zainab ini anak sulung Nabi SAW. Dia ini lahir pada tahun 24 sebelum hijrah, tahun ke-24 sebelum hijrah. Zainab ini dia berkahwin. Dia ada 2 orang anak. Anaknya pertama Ali, meninggal dunia masa kecil. Cucu Nabi yang kecil, yang ada cucu meninggal masa kecil, nama Ali. Cucu anak Zainab yang kedua namanya Umamah. Umamah ini bila dia besar, dia kahwin pula dengan Sayyidina Ali selepas Fatimah binti Rasulullah wafat. Jadi Zainab ini dia meninggal pada tahun 8 Hijrah di Madinah. Ketika dia meninggal dunia, Nabi telah agak kesedihan kerana anaknya meninggal, dan Nabi telah duduk dalam kuburnya. Ya, bayangkanlah, baring dalam kuburnya, melakukan kerja-kerja dalam kubur itu. Dia begitu sayanglah pada anak ini. Tak baring tapi dia duduk dalam kubur dan berdoa, lalu diluaskan kubur itu. Sedang anak Nabi yang didoakan, masih lagi baginda mengatakan, "Demi Allah, anak perempuanku dihimpit kuburnya dengan sekali himpitan." Itu pun terdengar daripada barat sampai timur. Satu kali saja. Lepas tu tak ada lagi dah. Sekali lagi, kita macam mana? Kita macam mana? Himpitan kubur. Cuma bila Tuan Kitab menyebutkan tentang Zainab binti Rasulullah SAW yang merupakan anak sulung Nabi, saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, khususnya ibu-ibu pada petang ini. Anak Nabi, kalau ada di kalangan ibu-ibu, tuan-tuan yang anaknya telah pun meninggal dunia, dia anaknya mati lebih awal daripada, ada yang sedih. Jangan bersedih. Sebab untuk makluman tuan-tuan sekalian, Nabi SAW
semua anaknya meninggal semasa dia masih hidup, kecuali Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Semua anak-anak Nabi mangkat, wafat, meninggal masa Nabi masih hidup. Bayangkan, anak Nabi ada 7 orang. Zainab, Qasim, Roqiyah, Ummu Kalsum, Abdullah, Ibrahim, termasuklah juga Zainab. Daripada Fatimah. Daripada 7 anak Nabi ini, 6 daripadanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu-satunya anak Nabi yang meninggal selepas Nabi wafat hanyalah Fatimah binti Rasulullah. Dia meninggal pada 3 Ramadan 11 Hijrah, umur 29 tahun, mati muda. Dan dia meninggal kurang lebih 6 bulan selepas wafatnya Nabi SAW. Bayangkan, 7 anak, 6 meninggal masa kita masih hidup. Seorang je meninggal lepas kita dah meninggal. Apa bandingkan dengan tuan-tuan, puan-puan? Apa barang, sikit punya hal. 1, 2 meninggal. Nabi 6 meninggal masa dia masih hidup. Kuatnya Allah Ta'ala menguji Nabi SAW. Yep. Baik. Kita sambung muka surat 162. Satu riwayat yang dirujuk kepada Ibrahim Al-Ghanawi daripada seorang lelaki yang berkata, ketika aku sedang bersama Aisyah, di hadapan kami lalu jenazah seorang budak kecil lelaki dan tiba-tiba beliau menangis. Lantas aku bertanya kepadanya, apakah yang membuat kamu menangis, wahai Ummul Mukminin? Aisyah pun menjawab, aku menangisi budak kecil itu kerana aku kasihan kepadanya dengan himpitan kubur yang akan menimpanya. Mana budak kecil pun ada juga kena kelepap sekali. Ni himpitan ni, tapi macam budak-budak orang alim ni, dia impit ni macam kita tepuk roti canai lepas masak saja, agaknya kelepap gitu buat syarat sajalah. Yang kita ni macam orang tepuk tangan, kelepak teruk kena impit di kubur. Ya Allah, ringankanlah ya Allah ya. Dalam Al-Madinah, Umar bin Sya'bah meriwayatkan satu kisah ketika Fatimah binti Asad, iaitu ibu Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib meninggal dunia. Dia berkata, semasa Nabi SAW sedang bersama para sahabat, datang seorang yang memberitahu kepada baginda bahawa ibu Ali, Ja'far dan Uqail telah meninggal dunia. Lalu baginda berkata, berdirilah kamu semua bersama kami untuk ibuku. Kami pun berdiri bingung, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Ketika sampai di pintu utama, kami berhenti dan baginda membuka baju luarnya sambil bersabda, jika kamu semua mengkapankannya, letakkan baju itu di bawah kain kapannya. Ketika mereka membawa jenazahnya keluar, Rasulullah memikulnya sekali. Satu kali baginda menyegerakan langkahnya dan sekali baginda lambatkan langkahnya. Sampai kami di tepi pintu kubur. Kemudian baginda masukkan jenazah ke dalam liang lahat. Sesudah itu Rasulullah SAW keluar dan berkata, masukkan jenazah dengan menyebut Bismillah dan Alasmillah, iaitu atas nama Allah. Setelah dikebumikan, baginda berdiri sambil berkata, moga Allah Ta'ala memberi balasan kebaikan terhadapmu kerana kamu ibu dan pengasuh yang baik. Kami lalu bertanya alasan baginda membuka baju dan memasukkannya dalam kubur. Baginda menjawab, aku tidak mahu disentuh oleh api neraka selamanya. Jika Allah mahu, moga Allah lapangkan kuburnya. Tidak seorang pun selamat daripada himpitan kubur, kecuali Fatimah binti Asad. Kami bertanya, adakah anakmu Al-Qasim juga tidak? Baginda menjawab, tidak juga Ibrahim. Mereka berdua adalah yang paling kecil dalam kalangan mereka. Cerita ini tuan-tuan adalah cerita tentang seorang wanita bernama Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Fatimah binti Asad ini mak kepada Sayyidina Ali, isteri kepada Abi Talib, yang menjaga Nabi pada kecil. Nabi sangat sayang pada dia. Dialah satu-satu orang sangat istimewa di hati Nabi. Apa agak keistimewaan dia sehingga dia tidak boleh dihimpit kubur? Cerita ini agak panjang namun masa kita tidak mengizinkan. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita kembali menyambung dan membahaskan cerita tentang suasana azab kubur ini. Suasana kubur ini insyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan mula ceritakan tentang jenis-jenis azab kubur. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.